Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak didik Ustazah sekalian. Apa khabar semua? Ustazah harapkan anak-anak berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk meneruskan sesi PDPR kita untuk minggu ini. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari topik yang berkaitan dengan beriman kepada kitab. Siapa ingat beriman kepada kitab ni termasuk di dalam rukun iman ataupun rukun Islam? Betul. Beriman kepada kitab ni termasuk dalam rukun iman yang ada 6 perkara. Siapa pula yang ingat beriman kepada kitab ni termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Betul. Beriman kepada kitab ini merupakan rukun iman yang ketiga. Okey, baiklah anak-anak sekalian. Apakah maksud kitab? Apa dia kitab? Kitab bermaksud wahyu Allah. Ingat, wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk menjadi panduan kepada manusia. Okey, sekali lagi kita ulang. Apa maksud kitab? Kitab ialah wahyu. Sebut sama-sama wahyu, iaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada siapa? Wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk menjadi panduan kepada manusia. Okey, baiklah. Apa pula hukum beriman kepada kitab? Okey, kita tengok yang sebelah kanan tu. Hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Tengok yang warna kuning tu. Wajib. Kita wajib beriman kepada kitab ataupun kita wajib percaya kepada kitab. Apa dia tu wajib? Wajib tu maksudnya mesti, tak boleh tak buat, mesti buat, mesti percaya dan mesti beriman kepada kitab Allah. Sebagai orang Islam, kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dengan merasa yakin kebenaran isi kandungannya. Dengar ya anak-anak, kita mesti yakin bahawa kesemua yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah benar. Kita tidak boleh merasa ragu. Sebagai contoh, anak-anak tak boleh berkata, betul ke dalam Al-Quran tu ada cerita tentang solat? Betul ke dalam Al-Quran tu ada cerita tentang Nabi-Nabi? Tak boleh macam tu ya anak-anak. Sebaliknya, kita semua mesti yakin dengan kebenaran isi kandungan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Baiklah, seterusnya kita lihat kewajipan beriman kepada kitab. Okey, baiklah anak-anak, kewajipan beriman kepada kitab Allah ada disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 136. Okey, mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Baiklah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Maksudnya, kita sebagai orang Islam wajib beriman dan percaya kepada kitab Al-Quran, juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Maksudnya, kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah. Berapa pula kitab Allah yang diturunkan? Mari kita kira bersama-sama ada berapa kitab yang Allah turunkan. Okey. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh
Allah yang wajib kita beriman kepadanya. Okay, baiklah, kita akan tengok satu per satu. Okay, kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Okay, sekali lagi kita sebut sama-sama. Kitab Taurat. Sekali lagi, Taurat. Okay, kitab yang kedua pula ialah Zabur. Okay, kita sebut sekali lagi. Zabur. Sekali lagi. Zabur. Baiklah. Kitab yang ketiga pula ialah kitab Injil. Sebut sama-sama. Injil. Sekali lagi. Injil. Okey, bagus. Dan kitab yang terakhir iaitu kitab yang keempat pula ialah kitab Al-Quran. Sekali lagi kita sebut Al-Quran. Sekali lagi Al-Quran. Okey. Mari kita ulang sekali lagi nama-nama 4 kitab yang Allah turunkan, yang mesti, yang wajib kita percaya. Kesemuanya ada berapa? Betul, kesemuanya ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Kita ulang sekali lagi. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Sekali lagi sebut Taurat. Sekali lagi Taurat. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Sekali lagi Zabur. Sekali lagi Zabur. Kitab yang ketiga pula ialah kitab Injil. Sekali lagi Injil. Sekali lagi Injil. Dan kitab yang terakhir, kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Sekali lagi Al-Quran. Sekali lagi Al-Quran. Anak-anak sudah faham kan? Bermakna kitab Al-Quran merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah. Selepas kitab Al-Quran ada kitab lain tak? Tak ada. Kerana kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Tiada lagi kitab selain kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ni yang masih kekal, yang masih ada dekat rumah-rumah anak-anak semualah. Saya yakin setiap rumah ada kitab Al-Quran, dan kitab Al-Quran ni akan kekal sehingga ke hari kiamat. Baiklah, kita telah sampai kepada tugasan. Okay, baiklah. Ustazah minta anak-anak rujuk pada buku aktiviti. Kerana latihan kita akan kita buat di dalam buku aktiviti. Okay, ada berapa latihan? 1, 2, 3. Okay, Ustazah nak anak-anak buat 3 muka surat sebagai latihan pengukuhan. Muka surat berapa tu? Muka surat 83, muka surat 85 dan muka surat 87. Ustazah minta anak-anak buat apa? Yang pertama, surih maksud beriman kepada kitab. Dan yang kedua, surih dan tulis semula nama-nama kitab. Dan yang ketiga, Ustazah minta anak-anak cari nama-nama kitab dan warnakan. InsyaAllah anak-anak boleh merujuk kepada keluarga. Boleh buat dengan bimbingan keluarga. Okey, baiklah. Ustazah rasa setakat inilah sahaja sesi PDPR kita untuk minggu ini. Ustazah harapkan anak-anak belajar bersungguh-sungguh untuk memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Sekian sahaja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.